Tidakkah kita terasa bahawa perpaduan umat Islam, kalaupun tidak umat Melayu, ya umat Islam, sekarang ini menjadi begitu penting? Dan tidakkah ia menimbulkan suatu keinsafan dalam diri kita setelah apa yang berlaku dalam keputusan pilihan raya umum yang ke-14 13. Bila kita mengajak kepada perpaduan umat Islam, bukan bererti kita mengajak kepada permusuhan terhadap orang bukan Islam. Itu tidak sekali-kali. Dan kita juga mengakui bahawa negara ini adalah negara yang berbilang kaum, yang berbilang agama. Sebab itulah PAS mengadakan hubungan dengan UMNO atas wadah Muafakat Nasional, dan dia mewakili parti orang Melayu dan parti orang Islam. Tapi kita juga menyedari, ini selalu disebut oleh Presiden PAS, kita juga menyedari bahawa negara ini adalah negara yang mempunyai masyarakat majmuk, negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang agama. Dan kita sedar, dan orang bukan Islam dan orang-orang bukan Melayu ini juga mesti dilibatkan partisipasi mereka dalam demokrasi, dalam parti politik dan juga dalam kerajaan Malaysia. Sebab itulah PAS bersama dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional, kerana di situ ada parti-parti bukan Melayu dan parti-parti bukan Islam. Antaranya adalah Gerakan dan parti-parti yang lain daripada Sabah dan juga Sarawak. Ya, saya bangkitkan ini kerana semalam apabila Tawang mengajak supaya marilah kita bersama tiga-tiga parti umat Islam yang terbesar kembali bersatu. Ya. Kemudian ada kekanda ahli-ahli yang berhormat dan juga adinda daripada ahli-ahli yang berhormat Barisan Nasional ataupun UMNO membangkitkan beberapa perkara. Antaranya tidak boleh menerima bersatu, antaranya PAS kahwin dua tanpa izin, antaranya adalah PAS bermain dengan dua kolam dan sebagainya. Apabila Barisan Nasional jatuh, izinkan saya gunakan istilah itu, dalam pilihan raya yang ke-14, kami PAS, apa yang kami harapkan? Kami mengharapkan kami yang naik. Sebab yang selama ini lawan UMNO adalah PAS. Dan kami doakan jatuh kerajaan UMNO dan kerajaan PAS supaya kami naik. Tapi adakah berlaku begitu? Ia tidak berlaku sedemikian. Sebelum ini kita boleh kata PAS lawan UMNO, menang PAS, UMNO yang kalah. Menang UMNO, PAS yang kalah. Sama ada negeri ini dapat kepada UMNO ataupun negeri ini dapat kepada PAS. Tetapi dalam pilihan raya yang ke-14 baru-baru ini, formula itu rupanya sudah tidak terpakai. PAS lawan UMNO, yang menangnya adalah orang lain. Abang bergaduh dengan adik, rumah tangganya terlepas kepada orang lain. Adakah itu yang kita inginkan berlaku dalam negara kita? Dan sepatutnya ini cukup memberi kesedaran kepada semua orang Islam. Kerana apa? Kerana sepanjang 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan memerintah negara ini, kita cukup sesak nafas. Orang Islam cukup sesak nafas, orang Melayu cukup sesak nafas. Kita dapati banyak dasar-dasar yang diperkenalkan merugikan umat Islam, merugikan orang Melayu. Ya, sehingga akhirnya diadakan suatu perjumpaan antara pembesar-pembesar Melayu, pembesar-pembesar orang Islam dikumpulkan dalam satu seminar yang besar di Kuala Lumpur, yang ironiknya dihadiri sendiri oleh Perdana Menteri Pakatan Harapan, dan bersamanya adalah pemimpin-pemimpin daripada parti-parti pembangkang, daripada PAS, daripada Barisan Nasional dan sebagainya. Gunanya adalah untuk mengingatkan kembali kepada orang Islam bahawa kedudukan umat Islam di Malaysia ini mula tercabar. Institusi-institusi Islam dalam negara kita ini mula dipersoalkan.
bahasa Melayu juga, kedudukan bahasa Melayu juga ingin disamakan dengan bahasa-bahasa yang lain. Yang berhormat masih ingat ada tanda nama jalan raya yang menggunakan tulisan Jawi dan bahasa Melayu. Akhirnya diletakkan di situ bahasa lain untuk menunjukkan bahasa lain juga sama tarafnya dengan bahasa Melayu dan sama tarafnya juga dengan tulisan Jawi. Dan dalam masa yang sama yang paling membimbangkan kita, hubungan antara kaum begitu meruncing. Tulisan-tulisan yang kita tatapi dalam media massa, media sosial sangat-sangat membimbangkan kita. Kerana ada pihak daripada sini dan daripada sana, daripada bangsa-bangsa, tak kiralah Melayu ke, India ke dan sebagainya, sudah mula tidak menghormati antara satu sama lain. Yang kita tidak pernah hadapi ini sebelum ini. Maka jiwa kita menjadi begitu sesak sekali. Sehingga kan kita merasakan orang Islam tidak mampu lagi untuk bergaduh, untuk berlawan antara satu sama lain. Dan yang menarik, orang Islam dalam Pakatan Harapan yang memerintah negara pun merasai perkara yang sama. Kalau tidak, takkan Perdana Menteri sendiri sanggup menjatuhkan kerajaannya untuk bersama dengan parti-parti pembangkang menubuhkan kerajaan yang lain. Dalam ujian kekalahan dalam pilihan raya yang ke-14, ada baiknya Allah nak mengajar kita. Allah nak mengajar PAS, UMNO jatuh bukan kamu yang naik. Allah juga nak mengajar UMNO bahawa kamu perlu memikirkan tentang saudara-saudara Islam kamu yang lain. Lihat apa yang telah berlaku kepada kamu. Ya, tetapi dalam masa yang sama, kalau kita teliti dengan hati yang terbuka, bebaskan diri daripada perasaan khas, dendam dan sebagainya, maka kita melihat di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menganugerahkan kita sesuatu yang lebih besar. Bayangkan tuan-tuan, ya, bagaimana kalau ketiga-tiga parti orang Melayu dan orang Islam terbesar ini bersatu. Saya dimaklumkan bahawa UMNO BN ada kajian mereka. PAS kami ada kajian kami sendiri. Parti Bersatu juga ada kajian mereka. Tuan-tuan tahu apa hasilnya? Ketiga-tiga kajian yang dibuat ini menunjukkan bahawa kalau ketiga-tiga parti ini dapat masuk pilihan raya ke-15 secara bersama tanpa bertembung antara satu sama lain, kita boleh menang dengan lebih besar dalam parlimen, melebihi 2/3 majoriti, sesuatu yang tidak pernah berlaku, peluang yang tidak pernah ada dalam sejarah negara. Dalam masa yang sama, kita mendapat sokongan dan dukungan daripada orang-orang bukan Melayu dan orang-orang bukan Islam yang saya gunakan istilah Presiden PAS selalu sebut yang tidak ekstrim, yang menerima prinsip-prinsip yang ada dalam perlembagaan negara, yang boleh menghormati kedudukan agama Islam, kedudukan Bumi Putera, kedudukan bahasa Melayu dan juga kedudukan tulisan Jawi itu sendiri. Kita sudah mempelajari apa yang berlaku dalam pilihan raya yang ke-14. Allah telah memberikan keterangan-keterangan kepada kita ataupun bayinah, bukti-bukti kepada kita. Kalau kamu bersikap begini, ini yang akan berlaku. Maka kami pegang itu. Tuduhlah nak tuduh kami main dua kolam ke, apakah, tapi yang penting bagi kami adalah kesepaduan umat Islam itu sendiri. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran jelas Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ali Imran ayat 105. Telah datang kepada kamu al-bayyinat, bukti-bukti yang kukuh. Akibat-akibatnya, kenapa? Jika kamu berseteru, berlawan antara satu sama lain, maka wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, jangan lagi kamu menjadi seperti orang-orang yang sentiasa mencari jalan untuk bertelaga, untuk berkelahi antara satu sama lain, sedangkan sudah pun datang kepada kamu al-bayyinat. Dalam konteks kita, al-bayyinat ini adalah apa yang berlaku dalam pilihan raya yang ke-14. Sudah begitu jelas kesannya kepada kita umat Islam. Disebutkan
Kenapa kami tidak boleh menerima contohnya Parti Bersatu? Maaf ya, Hailanas saya sebut ya. Kerana dendam, marah dan sebagainya. Lupakanlah ya, hal itu. Kalau nak sebut soal dendam, siapa yang lebih berhak untuk dendam? Siapa yang lebih berhak untuk rasa kecil hati? Disebutkan semalam, kami kecil hati kerana PAS ya, kahwin lain setelah ada UMNO. Saya nak tanya, dalam dewan ini, ikhlas, dan ikhlaslah menjawabnya. Siapa yang sepatutnya rasa kecil hati? Dalam konteks kita di Kelantan ini, siapa sepatutnya rasa dendam? Tuan-tuan, semalam sebut soal air, soal jalan raya, kekurangan-kekurangan yang ada di Kelantan. Tolong ahli-ahli yang berhormat tengok balik sejarah kenapa berlaku sedemikian. Tapi saya lihat ahli-ahli yang berhormat daripada PAS khususnya tidak pernah bangkitkan hal ini setelah kita bersama kerana nak jaga hati. Begitu berhati-hati sekali kami berucap untuk tidak menyentuh soal-soal yang lampau, soal-soal yang lalu, soal dendam dan sebagainya, kerana kami pentingkan soal kesepaduan, perpaduan umat Islam. Kerana kalau kita bangkitkan soal-soal begitu, nanti ada orang yang terguris perasaannya. Nanti ukhuwah yang sudah terbina, yang hebat yang kita rasa, yang tak pernah kita rasakan ini sebelum ini, akan terbarai. Ini adalah sesuatu yang sangat baik. Kita hidup dalam keadaan harmoni di sini. Kalau tengok sejarah, di sini pernah ada orang yang pernah nak bergaduh, memukul antara satu sama lain, sama ada di sana ataupun di sini. Di sana kalau tak silap saya, di meja itu, nak menyepak antara satu sama lain, tapi sudah tidak ada. Begitu juga di kampung, harmoni. Saya wakil rakyat dijemput untuk hadir dalam majlis semua tanpa mengira parti mana. Yang tidak pun berlaku sebelum ini. Nak bina ini bukan senang, tapi nak meruntuhkan cukup mudah. Adakah kita ingin mengambil sikap yang tidak bijak? Rakyat sana sedang menilai kita dan mereka sekarang ini sudah cukup benci dengan orang politik. Kerana apa? Kerana bagi mereka orang politik ini suka bergaduh. Bergaduh kerana apa? Bergaduh kerana nak menjaga kepentingan diri sendiri. Biarlah rakyat dalam keadaan susah, tak boleh makan dan sebagainya, asalkan orang politik boleh duduk dalam keadaan selesa. Ya, kalau mereka ada apa-apa masalah, mereka akan bergaduh semata-mata nak menjaga kepentingan diri mereka sendiri. Ada ahli yang berhormat ya, dalam soal nak bersepadu ini, dia kata tak boleh nak berpadu. Kerana apa? Kerana bagi kami untuk bersama dengan Bersatu tidak boleh. Umpama PAS tidak boleh bersama dengan Parti Amanah Nasional. PAS ingin menjelaskan hal ini bahawa PAS boleh menerima amanah bila-bila masa sahaja. Ahli-ahli pimpinan Parti Amanah dan ahli-ahli amanah ini adalah saudara-saudara kami dalam PAS yang pernah bersama-sama berceramah di pentas kami, bertamrin bersama-sama dengan kami, berusrah bersama-sama dengan kami, tidur sebantal dengan kami, bermukhayyam bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin tidak akan ke mana dan tidak akan lama. Mereka akan kembali juga kepada kami satu masa nanti. Dan sekarang ini pun saya sudah dengar ada bisik-bisik yang mengatakan sudah ada ruang-ruang untuk mereka kembali bersama-sama dengan PAS. Untuk mengatakan bahawa kami tidak boleh terima Parti Amanah Nasional. Tidak saya nafikan sekali-kali. Pimpinan kita daripada yang tertinggi sampailah baru-baru ini, Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar Kelantan sendiri naik Presiden PAS sekut ya pada 9 hari bulan Disember 2021 menyebut bahawa PAS bersedia untuk menerima amanah menyertai muafakat nasional sebagai menyahut cabaran Exco Pemuda UMNO Datuk Dr. Najmil Faiz yang bangkitkan penyatuan PAS dan juga UMNO. Ya, kami ajak bersama-sama dengan kami, tapi nampaknya mereka masih lagi belum boleh untuk meninggalkan rakan mereka, terutamanya DAP. Itu yang menjadi penghalang kepada mereka. Bagi kami,
tinggalkan DAP kerana kami sudah ada pengalaman dengan DAP, mari bersama-sama dengan kami. Dan PAS, parti yang amat terbuka, berapa ramai kita telah bekerjasama. Sebagai contohnya, tuan-tuan masih lagi ingat Parti Berjasa, ditubuhkan oleh bekas Menteri Besar Kelantan daripada PAS. Ada krisis dengan PAS, keluar, dipecat, kemudian menubuhkan Parti Berjasa sama dengan Parti Amanah Nasional, serang kami, akhirnya kami kehilangan negeri Kelantan tinggal 2 kerusi sahaja. Tapi lama kelamaan kami menerima Parti Berjasa ini bersama-sama dalam, kalaupun mereka tidak boleh bersama dengan PAS, mereka boleh bersama-sama dengan PAS dalam Angkatan Perpaduan Ummah. Dan tuan-tuan masih ingat, sewaktu PAS sudah pemerintah kerajaan negeri Kelantan ini, ada seorang wakil daripada Berjasa pernah dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri Kelantan bersama dengan PAS. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan masih ingat Parti Hamim. Presiden PAS, bekas Presiden PAS sendiri, Yang Berhormat Datuk Asri Haji Muda, keluar daripada PAS dan tubuh Hamim, akhirnya serang PAS balik. Yang menubuhkan Parti Amanah Nasional, timbalan Presiden ini, Presiden PAS sendiri serang PAS. Akhirnya kami boleh terima dan mereka bersama kami dalam Angkatan Perpaduan Ummah. Dan akhirnya Parti Berjasa juga bersama-sama kami baru-baru ini dalam Gagasan Sejahtera yang dipimpin oleh PAS. Ya, sebab itu saya katakan, ya, tidak mustahil dan kami mengalu-alukan untuk Parti Amanah Negara, Parti Amanah Nasional bersama-sama dengan kami. Sebagaimana Parti Hamim bersama-sama dengan kami apabila mereka ikut syarat-syarat yang ditetapkan, juga Parti Amanah Nasional sekiranya ikut syarat-syarat ditetapkan, kami boleh menerima pada bila-bila masa sahaja. Akhir sekali PAS dituduh bermain kayu tiga. Biarlah, bermain kayu tiga ini bahasa orang Melayu. Kadang-kadang ada kenanya dengan Islam dan ada kadang-kadang tak kena dengan Islam. Sebagai contohnya, bermain kayu tiga dalam soal nak menyatukan umat Islam ini disebut jelas oleh Al-Quran dalam ayat, ya, dalam surah Al-Hujurat, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ini main kayu tiga kan? Tapi Allah perintahkan, iaitulah in ta'ifatani minal mu'minin, sekiranya ada dua puak di kalangan orang-orang beriman, orang-orang Islam, iqtatalu bainahuma, yang bermusuh-musuhan antara satu sama lain, maka kamu perlu buat apa sebagai orang ketiga? Fa aslihu bainahuma, hendaklah kamu cuba perbaikan keduanya, melakukan islah kepada kedua-duanya supaya mereka kembali menjadi baik. Fa in bagha ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi. Tapi sekiranya ada satu yang tidak mahu berbaik dan melampaui batas, kamu juga hendaklah berlawan dengan mereka sekadar keperluan sehingga mereka kembali kepada ajaran agama. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu, dan berlaku adillah kepada kedua-duanya, ya, supaya nanti kedua-duanya kembali kepada jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, jikalau begitulah sikap PAS terhadap Parti Amanah Nasional, maka hari ini saya minta, adakah UMNO Barisan Nasional sanggup juga bersikap begitu kepada Parti Bersatu atas dasar untuk kepentingan umat Islam dan juga negara kita.